Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Mahathir. Habislah Mahathir, bukan habis kenapa, tapi nampaknya Mahathir tidak sesuai untuk dibandingkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi memang tak lama lagi memang Mahathir memang akan dilupakan lah. Ya betul lah, semua orang pasti akan kembali kepada yang esa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kenyataan daripada Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin Hashim berhubung kenyataan fitnah menerusi artikel bertajuk MP PAS Sikap Pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir, menunjukkan ia didorong niat jahat. Dulu artikel ini kata Mahathir jahat. Jadi sekarang Anwar lebih teruk. Dia dalam artikel itu tajuknya Anwar lebih teruk daripada Mahathir. Tapi sekarang nampaknya Mahathir dah tak jahat sekarang ni. Mahathir dah jadi orang baik. Kerana Tok Guru Hadi Awang dah bergabung pun dah pun menerima Mahathir sebagai rakan untuk disokong di dalam proklamasi Melayu. Jadi saya fikir artikel-artikel dulu itu dah dilupakan lah. Tapi menerusi jawapan kepada pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi pada Selasa, pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, tindakan Awang itu mengungkap istilah zalim dan membuat perbandingan dirinya dengan Mahathir jelas menunjukkan itu kenyataan fitnah. Menteri Kewangan berusia 76 tahun ini berkata, Awang selaku defendant tidak wajar untuk merujuknya dengan bekas Ahli Parlimen Langkawi itu kerana ia bukan relevan, logik atau boleh dipertahankan. Oh, ini bekas Menteri Kewangan kot. Semua rujukan kepada Mahathir tidak sepatutnya dibuat oleh defendant kerana tindakannya itu telah memburukkan keadaan. Maka saya berhak untuk mendapat ganti rugi yang substansial, katanya. Tambahnya lagi, defendant sengaja memfitnah walaupun saya sudah menafikannya secara terbuka, katanya, yang juga adalah selaku plaintiff. Secara realiti, Anwar berkata, selaku pemimpin negara, beliau tidak pernah mencampuri tugas agensi penguatkuasaan termasuk di peringkat Jabatan Peguam Negara. Beliau menegaskan bahawa penyiasatan dan pendakwaan oleh agensi penguatkuasaan adalah adil, bebas dan saksama, tanpa rasa takut atau pilih kasih, serta beliau tidak pernah campur tangan berhubung perkara itu. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, defendant sengaja berniat mencaci dan menuduhnya mengamalkan penyiasatan serta pendakwaan terpilih sehingga menyebabkan kesan fitnah yang lebih teruk. Pada 3 Mac yang lalu, Anwar telah memfailkan saman terhadap Awang berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Pemimpin PKR itu memfailkan saman menerusi Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi di sini dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar mendakwa defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat bangunan Parlimen di sini semasa mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lepas. Beliau berkata, kenyataan tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita yang terakam dalam bentuk audio dan video. Sementara itu, pada 4 April lalu, Awang membalas pernyataan pembelaan saman itu dengan menyatakan bahawa pertuduhan jenayah
terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Mahyudin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan bercanggah dengan dakwaan Anwar bahawa beliau tidak mengamalkan politik dendam. Awang berkata mendakwa pertuduhan kes jenayah itu berlaku selepas Anwar menyatakan pada tahun lalu bahawa dana untuk skim jana wibawa itu disalahgunakan. Pemimpin PAS itu berkata Anwar juga berhenti membuat ulasan terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam skandal projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS selepas Presiden UMNO itu menjadi timbalan Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan. Okey, anda boleh membaca berita lengkap ini di sinarharian.com.my, sinarharian.com.my. Banding menghadir dengan saya berniat jahat, kata Anwar. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu ketika dulu, isu kapal tempur pesisir Tentera Laut Diraja Malaysia, isu LCS adalah isu yang sangat popular dan sangat menarik perhatian seluruh Malaysia, malah dunia turut melihat perkara ini. Akhirnya ada berita terbaru berkenaan dengan isu LCS. Isu LCS, SPRM sudah mendakwa bekas Panglima TLDM. Siasatan akan terus diteruskan. Dakwaan pelbagai pihak. Kononnya tiada tindakan yang diambil terhadap individu yang bertanggungjawab di dalam skandal yang membabitkan kapal tempur pesisir LCS adalah tidak tepat. Pengerusi panel penilaian operasi PPO Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam, sebaliknya berkata pada Ogos tahun lalu pengarah urusan Bosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS iaitu Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Nur yang juga adalah bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM didakwa di mahkamah atas tuduhan pecah amanah. Malah beliau turut berkata perbicaraan kes itu juga ditetapkan pada 8 Ogos ini. Katanya walaupun pertuduhan sudah dibuat, namun SPRM masih lagi meneruskan siasatan. Dan kali ini sedang berusaha untuk mendapatkan keterangan serta dokumen dari luar negara. Akan ada jerung yang bakal ditangkap agaknya. Kalau sudah sampai dokumen dari luar negara akan dikorek, saya fikir akan ada jerung-jerung yang bakal kena tangkap. Jadi saya berpendapat SPRM perlu diberi ruang untuk menjalankan siasatan mereka seperti yang telah diperuntukkan oleh undang-undang, katanya kepada BH. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan daripada Transparency International Malaysia TIM semalam yang menggesa kerajaan menjelaskan masalah yang dihadapi membabitkan kapal LCS berikutan. Terdapat beberapa persoalan takbir urus dan ketelusan yang masih tidak terjawab. Katanya walaupun kerajaan memberi jaminan akan menyelesaikan isu berkenaan, sehingga kini tiada tindakan diambil bagi menangani pelbagai persoalan yang dibangkitkan dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ahmad Rosli berkata, apa yang sedang dilakukan SPRM tidak dapat didedahkan kepada umum kerana siasatan yang dijalankan agensi itu dibuat secara tertutup. Memanglah ini tentang tentera, jadi semua siasatan itu mestilah sulit. Yang penting mereka menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan, katanya. Sebelum ini Ahmad Ramli, 78 tahun, mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah yang dikenakan terhadapnya selepas itu dibacakan di jurubahasa di hadapan Hakim Suzana Hussain. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan yang jika sabit kesalahan
Beliau boleh dipenjara tidak kurang 2 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dengan sebat serta denda. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi sudah ada keputusan. Jadi jangan buat keputusan sendiri kerana siasatan masih lagi dilaksanakan. Kita berdoa semoga kes ini dapat dibuat dengan baik. Okey, teruskan menonton video berita seterusnya. Jangan keluar dulu kerana video seterusnya lebih menarik, lebih gempak, lebih pasti anda suka. Okey, teruskan, jangan skip.